Ya, Assalamualaikum. Saya Cikgu Hafiz Azam. Saya pemilik kereta kat belakang ni, Evo 7. Asal Evo 7, tapi body part saya dah convert kepada Evo 9. Okay, cikgu. First, next question lah, okay. Dari mana cikgu dapat kereta ni? Dan kenapa cikgu pilih kereta ni? Okey, baik. Sebenarnya saya sebelum ni dah pernah menggunakan beberapa biji Evo juga sebenarnya. Mungkin lebih kurang dalam 7 tahun atau 6 tahun yang lepas, saya pernah menggunakan Evo 7. Evo 7 saya pakai lebih kurang dalam setahun lebih lah. Kemudian saya jual, saya dapat sebuah Evo 8. Evo 8 saya dapat waktu tu, tak silap saya, Evo tu saya dapat dekat Terengganu. Saya dapat harga yang bukannya macam sekarang punya harga lah. Kalau sekarang beratus ribu lah, saya tak tahu kenapa JDM makin hari makin naik. Tapi kalau dulu tu, kalau saya cerita kat sini pun ramai yang terkejut. Kalau tak silap saya dapat Evo 8 tu dengan harga RM lebih kurang dalam 40,000 saja. Memang murah. Tapi tak ada enjin. Bukan tak ada enjin. Maknanya saya beli kereta tu dengan keadaan enjin tu ada dekat lantai. Maknanya biasalah, mungkin masalah pomen ke ataupun bengkel yang tak menyiapkan kereta customer tu, mungkin dia dah fed up. So dia jual pada saya dengan harga yang memang agak murah. So perjalanan saya pakai Evo ni lebih kurang saya ingat dalam dah 3 kali lah. Sampai ke Evo 10 pun saya pernah guna. Yang tu agak lama lah dengan partner saya, business partner saya. Kemudian kami jual kebanyakan Evo tu untuk buka kami punya beberapa perniagaan lah. Macam bengkel real tire, macam kedai makan kau tu, dan sekarang ni kedai smoke ni lah. Tak apa, kita jual. Maknanya, tapi waktu tu saya jual pun alhamdulillah harga pun dapat okey. So bila dah 5-6 tahun tu saya still main dengan R34, lama juga. Memang bersilih gantilah. Pun dapat harga-harga yang tak adalah mahal macam sekarang, tapi berpatutan lah waktu tu. Kalau kita cerita, kalau 10 tahun dulu, kalau masa saya pakai AE86 pun, first kereta antara kereta-kereta JDM saya pakai AE86. Masa tu saya beli pun harga tak macam sekarang. Waktu tu saya beli pun harga 35,000. Memang beza dengan 10 tahun atau 7-8 tahun. JDM punya harga dengan sekarang, saya rasa naik dia terlalu mendadak dan macam tak masuk akal harga dia. Tak tahu kat mana dia punya dia punya harga tu boleh tiba-tiba melambung. Contoh macam kereta ni saya dah dapat lebih kurang dalam, ni kita cerita pasal kereta ni Okey, untuk sejarah kereta ni pula, lepas saya dah bukanlah kata stabil tapi dah okey sikit, perniagaan kami macam car wash, kedai makan dengan bengkel real tire. So ada sedikit rezeki lah. Saya bincang dengan saya punya partner, cakap dengan dia, kita main Evo balik lah, nak beli Evo 10. Evo 10 ni kebanyakannya ada kat Malaysia ni, boleh dikatakan SST lah, maknanya dual twin clutch, maknanya automatic. Nak dapat manual tu, kalau saya tak silap, tak sampai 10 biji lah, termasuk kereta squad elang, kalau kereta polis kan. So macam harga pun agak mengarut untuk Evo 10 yang manual. So alhamdulillah saya dapat cari dekat Pontian. Satu bengkel ni, memang kereta ni dia dah tersadai lama, pun tak ada enjin. Tapi tak adalah macam saya dapat harga Evo 8 40,000 kat Terengganu tu. Tak ada. Ini mahal sikit lah, tapi tetap berbaloi. Maknanya kalau sekarang harga Evo 7 yang stok pun dah 100 lebih, yang ni saya dapat separuh lah, lebih kurang dalam 70 lebih hal macam tu. Tapi
dengan keadaan yang tiada enjin juga. Okey, cikgu, apa cabaran lah cikgu nak jaga model Evo ni? Cabaran kalau ikutkan saya dapat kereta ni dengan agak tak sempurna lah. Saya ambil pun dekat Pontian tu, kat bengkel kawan jugalah kenal. So kereta ni pun enjin tak ada. Memang mencabar. Sebabnya saya kena review balik enjin dia. Mana saya dapat enjin tu enjin kosong, tapi enjin tu agak uzur, berkarat. Sebab mungkin yalah owner pun dia dah tak jaga kereta tu. So kereta tu masih dalam bengkel. So saya mendapatkan beberapa barang daripada kawan-kawan kenal-kenalan saya daripada Afkat. Cuma saya beruntung saya dapat beli enjin ni daripada kawan saya, sebuah Afkat dekat area Mount Austin. Saya dapat satu set short block. Short block ni maknanya blok bawah saja. Mana ada piston, ada rod, ada dia punya crankshaft tu. Saya dapat daripada brand jenama HKS. Dia tak complete lah, tapi second hand, tapi masih orang kata reliable lah, boleh digunakan. So saya buka balik enjin tu, saya assemble balik, maknanya fitting balik. Piston, bersihkan balik, connecting rod, beli bearing lain, buat balik oil pump. Lepas tu ada rezeki sikit, saya tambah pada high cam. Macam kalau tadi ada dengar bunyi tu, high cam tu saya pun pakai HKS. Lepas tu tukar cam puli. Tapi still mengekalkan dia. Kalau ikutkan spek enjin ni kira 2.1 lah. Ikutkan masih tipe 2.0, tapi forge lah. HKS yang telah di forge kan, maknanya saya dah upgrade. Cuma turbo masih standard. Sebab saya punya plan slow-slow lah, ikut pada bajet. Sebagai pengguna Evo ni lah, apa pandangan cikgu lah, kereta ni adakah sesuai untuk sebagai daily ride ataupun weekend saja? Okey, kalau untuk Evo ni kalau untuk level yang saya dah upgrade ni, masih lagi sesuai untuk digunakan daily use sebenarnya. Sebab dia punya penggunaan minyak taklah terlalu mahal, tapi taklah terlalu jimat. Cuma saya dah masukkan manajemen daripada Link G4. So dia punya penggunaan minyak tu memang baik lah, memang sesuai dengan kelajuan dia. Cuma saya tak upgrade tinggi-tinggi lah. Macam boost pun saya masih kekalkan low boost. Untuk boost pun masih lagi 1.1 bar. Max untuk max boost saya bekon dalam 1.6, tapi kurang lah saya guna. Jadi kalau tanya pendapat saya, kalau kereta ni sesuai ke untuk daily use, saya rasa untuk daily use ni sesuai, tapi ikut pada bajet jugalah sebenarnya. Sebab dia manual kan. Nak weekend boleh, dua-dua boleh. Kira dia dua-dua saya boleh bagi orang cakap pendapat lah untuk kereta Evo ni. Okey cikgu, soalan last. Apa nasihat ataupun tips lah daripada cikgu sebagai orang kata boleh gelar ikut pemotoran dengan JB kepada minat-minat motoran dekat Malaysia? Okey dia bukan kira nasihat lah, kita berkongsi lah. Kalau kita tengok dengan keadaan ekonomi sekarang, lebih kepada pandemik COVID ni kan, ramainya orang nak berjimat kan. Maknanya kita main kereta ni ikut pada kita punya kemampuan. Minat pun letak nombor 2 lah. Lebih pada yang pertama pada saya kemampuan. Lepas tu tak kira apa kereta pun kita main, kita ada minat dan ikut kemampuan kita. Tak kisahlah Myvi ke kan, Gen2 ke, apa jenis kereta, kereta Proton ke, Honda kan. Jangan kecam sana, jangan kecam sini. Yang penting nak orang kata haruk ataupun memandu secara bahaya tu, tengok-tengok jugalah. Kena hati-hati lah. Sebab macam semalam tu saya pun ada up satu video yang pasal saya punya bonet tu terangkat tu. Tu pun kena tunggu juga, orang akan kecam juga tu. Pasalnya je lah, nampak macam berlumba tapi tak berlumba pun. Kita ride santai biasalah malam minggu dulu-dulu sebelum daripada PKP, tu video lama. So terangkat pula bonet. Jadi pada saya, kita naikkanlah pemotoran kat Johor ni sama-sama tanpa resist yang penting.
kita bergabung untuk naikkan lagi industri otomotif dekat Malaysia. Okey, itu saja. Feeling lost in